Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS Pulau Pinang, iaitu Ustaz Muhammad Fawzwaz Muhammad Jan, yang mana saya lihat kenyataan ini dikeluarkan di Harakah Deri bertajuk DAP tidak setia negara pinggir Melayu di Pulau Pinang. Jadi saya baca dulu kenyataan yang dikeluarkan di Harakah Deri ini. Yang mana di sini dia kata DAP adalah parti politik yang tidak setia kepada negara kerana berjuang berdasarkan rangka perlembagaan dan negara sekula dengan menolak kedaulatan agama Islam sebagai agama persekutuan. Ini amat tajam. Yang mana di sini juga dia kata bahawa ketidaksetiaan DAP ini juga kerana mengusahakan hak kesamarataan rakyat Malaysia melalui agenda Malaysian Malaysia. Perjuangan Malaysia ini menimbulkan kebimbangan dan ketegangan dalam masyarakat, terutamanya di kalangan Bumiputera. Ini disebabkan DAP berjanji untuk menghapuskan kota serta hak istimewa kaum majoriti. Sentimen perkauman yang dikaitkan dengan DAP telah lama wujud hingga menyebabkan perpecahan dan tidak keharmonian dalam masyarakat. Ini katanya. Di sini juga dia kata parti chauvinis ini juga seringkali memberi penekanan kaum perkauman yang khusus terhadap satu kaum sahaja, di mana ia menunjukkan watak sebenar DAP, tetapi kononnya bersembunyi di sebalik perjuangan sebagai lapisan bangsa. Selain itu, DAP juga dikatakan terlibat dalam usaha-usaha untuk mengusirkan orang Melayu, terutamanya di Pulau Pinang. DAP menjadikan bangunan sebagai alasan utama untuk menghapuskan secara berperingkat masyarakat Melayu, termasuk kaum-kaum lain yang miskin. Okey, ini yang saya lihat di Harakah Deri. Yang pertama tadi itu apabila dia menyatakan bahawa perjuangan DAP berdasarkan rangka perlembagaan dan negara sekula dengan menolak kedaulatan agama Islam sebagai agama persekutuan. Ini amat tajam politik seperti ini. Saya harap pimpinan yang ada dalam politik, terutamanya Parti PAS, hentikan politik tajam seperti ini. Yang saya lihat daripada apa yang dikatakan oleh Ketua Penerangan PAS Negeri Pulau Pinang ni Ustaz Fawzwaz Muhammad Jan ni, dia sendiri satu buta sejarah, yang kedua keduanya buta politik, yang ketiganya dia buta tentang perlembagaan Malaysia, dan yang keempat dia buta tentang penubuhan Malaysia, perjanjian Malaysia tahun 1963. Jadi saya harap Ketua Penerangan PAS Pulau Pinang ini berhentilah daripada kamu menghayal. Apabila kamu menyatakan bahawa DAP tidak setia kepada negara, ini pada saya amat-amat menyakitkan hati lah terutamanya di kalangan orang-orang yang bukan beragama Islam dan juga bukan daripada kalangan kaum Melayu. Kerana kita semua rakyat Malaysia menghormati perlembagaan negara yang ada, dan kita tahu wilayah Sabah dan Sarawak juga sebagai partner equal untuk bergabung dalam penubuhan Malaysia ini dan melibatkan kaum Bumiputera yang ada di Sabah dan Sarawak. Apabila kamu berkata DAP seperti ini, banyak daripada walaon, daripada kepimpinan PAS ini sendiri yang bodoh. Saya di sini jelaskan di sini bahawa pemimpin PAS ramai yang bangang, ramai yang bodoh, ramai yang kurang ajar. Saya agak tajam di sini, tetapi ini hakikat dia. Kenapa saya berkata seperti ini? PAS ditubuhkan oleh ROS, yang mana DAP ditubuhkan oleh ROS, diluluskan oleh ROS, sama. Parti PAS dia menjurus kepada agama Islam dan kepada orang Melayu. Kerana agama Islam itu majoritinya adalah orang Melayu di Malaysia. DAP adalah parti yang kita tahu demokratik, dan dia perjuangan dia juga berbeza. Jadi di sini apabila PAS menyalahkan DAP, PAS adalah parti bodoh. Pemimpin PAS seperti Ketua Penerangan PAS ni, Ustaz Bangang ni, iaitu Ustaz Muhammad Fawzwaz ni juga bangang, bodoh. Kenapa saya kata seperti itu? Kerana mereka sama-sama lahir daripada satu ibu, satu bapa, diluluskan oleh perlembagaan negara. ROS itu, DAP ini boleh bertanding di 220 kursi parlimen. Begitu juga di setiap DUN, DAP layak bertanding. Begitu juga PAS. Hari ini apabila Ketua Penerangan PAS Pulau Pinang bercakap seperti ini, maka di sini dia menunjukkan satu kebodohan yang paling bangang sekali. Sebab dia sendiri tidak berani melawan mana-mana kursi DAP. Jadi bagaimana PAS nak menguasai negara ini melalui politik? PAS ini bukan parti daripada surga, saya nak beritahu. PAS sama macam DAP keluar daripada ROS. Jangan walaon, jangan pemimpin PAS rasa bahawa tanpa PAS Islam tak ada, tanpa PAS Melayu tak ada.
PAS ini kalau tak ada dalam Malaysia lagi bagus. Kalau saya sebagai ketua dalam ROS itu, ataupun saya Menteri KDN, saya batalkan kelulusan parti PAS ini di ROS. Nak tengok, adakah parti PAS yang boleh bergerak tanpa kelulusan ROS? Sama lah macam DAP. Maka DAP itu juga diluluskan oleh ROS. Dan hari ini kamu bermain dengan DAP tiap hari. Sedangkan kamu sendiri yang chauvinis, kamu sendiri yang hipokrit. Kerana agenda kamu tidak dapat kamu tuntut, maka kamu salahkan DAP. Ini politik yang paling lapuk sekali dimainkan oleh pemimpin PAS. Saya nak terangkan, saya nak jelaskan di sini. Tanpa PAS dalam negara Malaysia ini, Islam tetap subur. Tanpa PAS dalam negara Malaysia ini, Melayu tetap ada. Tetap Melayu yang pegang pemerintahan negara. Kerana apa? Kerana perlembagaan kita telah pun memberikan hak istimewa itu kepada orang Melayu sebagai kaum terbesar. PAS hari ini nak cerita tentang kedaulatan agama Islam sebagai agama persekutuan ini. DAP, kalau dia melanggar perkara itu, Lim Guan Eng tak dapat gelaran Tan Sri oleh Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Jadi pemimpin PAS tak payah kurang ajar. Orang di luar sana lebih banyak yang lebih kurang ajar. Sebab itu PAS ini tidak layak masuk ke Sabah Sarawak. Sebab pemimpinnya yang jumut, yang bodoh, yang kurang ajar, yang menipu tiap-tiap hari. Inilah PAS ni. Agenda DAP, terserah dia lah, parti dia. Agenda kamu, agenda PAS apa? Membawa saya Islam. Ada diterima juga? Belum tentu. Orang Islam sendiri, orang Melayu sendiri tak terima PAS. Buktinya apa? Di PRU kah? 15 ini. Di setiap PRU, dah 60 tahun kita merdeka. Ada tak penerimaan rakyat Malaysia terhadap PAS ini? Tidak. Kalau PAS diterima oleh rakyat Malaysia hari ini, diterima oleh orang Melayu hari ini, diterima oleh orang Islam hari ini, maka PAS ni sudah menguasai 222 kursi parlimen. Ramai di luar sana, termasuk orang Melayu, orang Islam sendiri tidak suka dengan parti PAS ni. Kerana PAS ini menunggang agama. Sampai dia menunggang agama, dia menunggang juga kaum Melayu. Untuk apa? Kepentingan pribadi, politik, agenda pemimpin mereka. Jadi PAS tak payah cakap banyak lah. Jangan PAS menjual perpecahan dan tidak keharmonian masyarakat itu disebabkan oleh DAP. Bukan. Ketidakharmonian yang ada ni, perpecahan yang ada ni disebabkan oleh PAS. Terbukti. Dengan UMNO, dengan Parti Keadilan, dengan Parti Amanah. Ini parti apa? Saya nak tanya dekat PAS. PAS bangang ni. Parti PAS adalah parti paling bangang dalam negara ini yang bermainkan sentimen yang konon-kononnya mereka lah orang Melayu, mereka lah orang Islam sejati. Kenapa saya kata seperti ini? Perpecahan parti Melayu disebabkan oleh PAS. Bergabung dengan UMNO. Kata UMNO keruh, bagai-bagai lah. Sampai nak solat pun tak boleh bersama dengan UMNO. Sembelihan UMNO pun tak boleh nak dimakan. Mana PAS belajar ni semua? Hari ini apabila UMNO bersama dengan DAP, mereka cemburu. Kalau PAS anak jantan, bertandinglah dekat kerusi DAP tu. Lawanlah Anthony Loke tu. Lawanlah Lim Guan Eng tu. Lawanlah siapa lagi? Ngokomeng tu ke? Hari-hari melalak tentang DAP. Apa yang dapat? PAS ni tak ada telur. Saya nak beritahu dekat ni. Nak panggil dia ustaz, saya pun dah tak layak panggil dia ustaz ni. Muhammad Fawaz ni. Bukan dia ajar aku agama pun, mampus dia lah. Kan? Kalau dia anak jantan, lepas ni dia bertanding lawan Menteri, Ketua Menteri Pulau Pinang tu. Tak pun lawan tu. Pemimpin DAP di parlimen tu. Untuk dapatkan kerusi. Kalau dia sangat berkokok dalam harakah dia ni, parti DAP menanglah banyak kerusi. Percaya atau tidak, PRU ke-16 ni, DAP akan menambah kursi dia lagi. DAP akan menjadi
parti terbesar menang banyak kursi, PRU ke-16 nih. PAS akan jadi parti reput selepas ini. Secabar PAS. Berani lepas ini kau bertanding di 222 kursi supaya kamu menang parlimen, supaya kamu jadi kerajaan Malaysia nih. Saya nak tengok. Otak letak kat lutut nih. Nama ustaz tapi bangang. Ini politik ya. Apabila parti itu diluluskan oleh ROS, dia berhak mengikut perlembagaan parti dia, mengikut hak yang dia nih, sama macam PAS. Jadi saya tegas di sini, jangan pemimpin PAS hanya mereka saja yang nak kurang ajar, tetapi mereka lupa bahawa mereka tu bodoh dalam sejarah Malaysia, bodoh dalam perlembagaan parti, bodoh tentang perlembagaan Malaysia itu, iaitu melibatkan hak-hak istimewa yang ada tu. Dan dia memain seniman agama dan kaum, konon-kononnya mereka ini pembawanya parti daripada surga. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang, itulah ulasan saya kepada orang bangang seperti ini. Sekian, terima kasih.